Halo, Aboy. Halo Pak Long, salam Siap, sejahtera. siap, siap, Boy. Oke, sehat, sehat. Lama. Apa kabar Bang? Sebelum, baik, baik, baik. Apa pun kena ucap tahniah dekat you lah, Boy. Terima kasih, terima kasih. Oh, you punya that moment susah lah, susah mau cakap macam mana orang Malaysia semua tunggu untuk you kan. Ya, Okey, bekas juara dunia 11 kali, lahir pada 8 Mac 1988, usia kira sendirilah. Ha? Semua orang akan kena kira sendirilah. Ha? kira Jadi, sendirilah. ah, Lia Hao ni dia ada, boy, boleh cerita sikit apa uh, kecederaan you yang boleh dikategorikan dalam dalam Paralimpik ni. You ada palsy herbs kan? Ya, up palsy. Kekurangan di atas tubuh badan saya lah. So di Hmm. tangan sebelah kanan tangan saya, bahu saya sini memang tak boleh angkat tinggi ya. So dia Oh. agak lemah. Ya, seperti begitu sahajalah saya boleh angkat. Ah. Seperti ini boleh angkat habis, ini tak boleh. Lemah lah. Hmm. Bayangkan orang normal pun kalau I boleh angkat macam ni pun belum tentu boleh main macam you main lah. Tu lah, betul juga. Boy, okay, Lia Hao ni lebih disinonim dengan nama Aboy. Ya. Okay, Boy, boleh cerita sikit macam mana you mula dengan badminton ni, Boy? Okey, sebenarnya masa kecil lah, saya adalah seorang yang sangat hyperaktif lah. Maksudnya Hmm. tak boleh duduk diam-diam lah. Seorang budak Hmm. yang tak boleh duduk diam-diam. Kalau duduk je nak lari ke sini, nak cari benda buat, nak pergi bersukan, begitulah. Hmm. Itu pasal mak saya pun bawa saya pergi bersukan, Okay. berdekat dengan sukan lah, seperti nak main badminton, main pingpong, main bola keranjang dan juga lari-lari lah, begitulah. Jadi Hmm. ada umur 9 tu dekat sekolah rendah. Jadi kita kat sekolah rendah tu kita ada co-curriculum kan. Co-curriculum tu Betul. cikgu suruh kita pilih salah satu sukan lah yang kita suka, yang kita menyertainya lah. Jadi saya Hmm. pun pilih badminton. Dari situ cikgu sekolah tu nampak budak ini baru pegang raket tu macam dah boleh pukul dengan macam orang yang pernah training lah. Seperti itulah. Baik. Ya, jadi cikgu tu pun bagi tahu mak saya lah. Dia cakap, wah mungkin Lik Hao ni ada bakat lah dalam sukan badminton. Boleh Hmm. dia pergi ke latihan yang lebih profesional lah. Tak mau dekat latihan dekat sekolah-sekolah gitu sajalah. Jadi dari situ mak saya pun hantar saya pergi ke latihan profesional. Jadi saya pun First coach apa? first coach tu mesti dekat coach sekolah, jurulatih sekolah. Tapi Hmm. selepas jurulatih sekolah tu coach Han Jian. Han Jian. Ya, Han Jian yang pernah Coach coach Han. Oh, tak tahu. ya. Hari ni I baru tahu lah, boy. Ui, bukan patutlah you hebat. Ya, so Han itu Jian. ya basic itu memang ada sudahlah dekat situ. Hmm. Ya. Hmm. Han Jian lepas dia tak coaching Malaysia, dia duduk Malaysia lagi kan? Ya, dia sampai sekarang pun masih dekat Sampai Malaysia. sekarang Ya. Oh. Okey, okey. Han Jian lah. Ya. Okey. Selepas tu you dapat support yang sangat baik daripada family Ya, memang. Okey. 11 kali World Champ para, lagi mau cakap apa? Kan? Ya, tu. Itu sudah cukup. Ini first time badminton diperkenalkan di para. Jadi macam mana persiapan you bila you tahu boy badminton akan ada di para? Okey, semasa saya tahu, saya masih kerja masa tu. So, saya minta dengan bos saya lah. Saya cakap saya nak mencapai impian saya di sukan badminton itu, iaitu sukan Paralimpik lah dekat Tokyo. Jadi saya bagi tahu bos saya nak berhenti kerja, saya nak tumpukan latihan sepenuh masa tu untuk pergi bertanding di sukan Paralimpik. Jadi masa tu saya pun Datuk Lee datang selamat malam Datuk Lee. Ya, so masa tu saya pun
kuruskan badan dahulu kerana saya agak gemuk lah semasa saya kerja. Saya kan kerja kan kita kena entertain bos, entertain customer kita. Apa ini? Hello bos. Hello Datuk. Champion lah. Orang komen sikit tak boleh ke? Tak boleh. Champion mesti kena jumpa champion mah. Apalah bang. Macam mana? Datuk. Congratulations. Thank you Datuk. Tok, you bila mula kenal dengan Lehao, Tok? Lihau dia dulu main Sokma kan. Dia KL kan player masa itu. Memang kenal lah. Sebab kalau tengok dia punya, yalah tangan dia tak boleh sama tu kan. Tapi dia main macam orang normal lah, Tok. Ya orang luar biasa lah. Tapi okey lah. Tapi memang Paralimpik ada apa? Jenis-jenis different kategori kan. Mungkin Maya ada wheelchair, ada different. Tapi setakat Lihau itu memang bukan senang. Ada Indonesia punya player, ada world number 1, dia world number 2. Dia menang world number 1 itu dia champion lah. Betul. Lehao ada share ataupun dapatkan pandangan daripada Datuk sebelum game ke, ada jumpa Datuk? Ada, saya ada message Datuk lah, minta pengalaman dari Datuk, suruh dia kongsikan pengalaman dia selama 3 kali kan dia main, dia dapat pingat perak. So jadi saya pun tanya banyak lah pengalaman dari Datuk, suruh dia berkongsi dengan saya bagaimana nak overcome, nak menghadapi itu tekanan semasa dekat Sukan Paralimpik tu. Datuk pun kongsi dengan saya banyak lah masa tu. Tok, kalau kelebihan dekat Lehao ni dekat mana tu? Smash ke? Mungkin Datuk boleh share. Ya, untuk memang kat final itu memang dia untuk lawan Indonesia itu memang dia attacking lebih banyak lagi itu players lah. Tapi untuk memang masa itu saya tengok second set dia memang penat lah. Tapi dia still tahan until habis. And satu dia memang masa lari panjang itu dia tahan lah. Tapi memang bukan senang. And because kita tengok dia first semi-final and final and same day. And saya tahu bukan it's very tough untuk Indonesia. Memang dia lawan itu Taiwan lah. Tak salah saya memang rubber set lah. Tapi memang bukan senang and one day and 2 matches until sampai itu apa medalist. And because saya boleh rasakan memang pressure itu memang lebih penat lah. Bukan main lebih penat. I think the pressure memang pressure lebih penat because dia mau menang untuk first goal untuk badminton pala itu and also untuk negara itu memang tanggungjawab berat lah. Tanggungjawab memang berat. I think masa berat itu memang lebih penat lah. Tapi dia akan tahan itu champion and tahan itu pressure. Itu orang cakap itu luar biasa. Bukan senang boleh tahan and this champion dan itu pressure lah. Ya. Okay. Aboy, boleh kita share masa final game tu? Set pertama dengan set yang kedua. Macam mana you go through dengan set by set? Okay, set pertama saya berdiri di lapangan yang ikut angin. Jadi saya pun harus main attacking lebih lah kerana ada pertolongan sikit dengan air angin kan. Jadi apa yang harus saya buat tu adalah lebih banyak serang lah. Saya tak boleh main game-game yang open tu. Kalau tak saya akan disadvantage lah kerana angin tolak tu akan senang out lah. Ini adalah benda biasalah kita buat semasa di dekat tournament. Jadi masa tu pun dapat tolong saya banyak lah dalam attacking saya. Dan kedua tu saya berdiri dekat lapangan yang lawan angin. Memang saya sangat susah nak cari attacking. Nak serang tu bukan senang kerana bola tu memang sangat-sangat lambat. Jadi saya pun selepas saya agak letih tu, saya pun main lebih banyak open game lah. So saya tolak dia dekat belakang, main rally banyak dan cuba kurangkan mistake dan cuma tahan main rally dengan tahan. Memang banyak buang tenaga lah dalam set kedua tu. Itu pasal saya nampak set kedua tu memang rasa saya sangat penat lah. Okay, lepas you menang tu, you dalam ada satu statement you cakap you tak boleh tidur malam tu. Memang perasaan tu memang sangat bangga dan sangat-sangat teruja. Memang saya
macam seperti tak boleh percaya lagi saya sudah menang Sukan Paralimpik tau. Kerana pertama kali itu faktor usia pun saya sudah tua dan saya bukan ranking pertama di dunia kan. Dan nasib baiklah saya banyak orang yang berkongsi pengalaman dengan saya seperti Datuk Wira kita kan. Dia suruh saya jangan bagi tekanan begitu banyaklah kepada diri sendiri kerana saya cuma ranking kedua di dunia. Saya bukan ranking pertama kan. Yang sepatutnya ada tekanan tu adalah pemain ranking nombor 1 di dunia. Jadi saya pun sangat relax lah. Saya main dan harus fokus lah. Ini pun Datuk ada bagi tahu saya kena fokus semasa di final itu. Jadi saya pun sangat dari poin pertama tu saya dah start fokus, dah cari attacking, cari itu macam mana nak dapat point by point lah. Saya tak boleh fikir langsung macam mana nak menang. Saya kena fikir point by point tu macam mana nak dapatkan point. Jadi itulah, itu pengalaman lah. Itu pengalamannya semua lah. Kalau kita share dengan Datuk Lee Chong Wei pastinya lagi hebat. Datuk left. Okey, tak apa. Leh Hao, satu lagi benda yang mungkin Datuk ada hal kot. Baik. Pasal ni tiba-tiba aja. Asal tiba-tiba. Lain macam ni. Sorry guys, tiba-tiba. Tiba-tiba Leh Hao Ya. Okey. Okey. Saya pun tak tahu tiba-tiba. Okey. Okey. Sekejap lagi saya try dapatkan Datuk Chong Wei sekali lagi. Yep. Okey. 21-17, 21-15. Yep. Deva Arimusti. Sebelum game malam tu, apa you fikir? Pukul berapa you tidur? Kerana besok ni gold medal ni. Memang mencabar malam tu. Saya malam tu saya memang tak fikir di permainan di final dahulu. Saya cuma fikir tu memang peluang masuk ke final tu sangat-sangat besar sudah kerana saya pun pernah menang dia dekat kumpulan grouping tu dalam perlawanan kumpulan tu saya pun pernah menang. Jadi saya pun perasaan tu memang peluang tu nak menang di semifinal tu memang ada lah. Tapi saya semasa saya masuk ke gelanggang tu, saya tak tahu kenapa dia tak ada tekanan, dia lawan saya lebih relax daripada saya tau. Dia lebih tidak ada tekanan. Jadi saya pun main dengan agak tegang lah dekat semasa di semifinal. That's why itu pasal saya kalah dekat semi. First set tu. Datuk Lee Chong Wei mungkin melihat game tu kalau kita tengok memang macam Leh Hao cerita, Aboy cerita, dia ada tense tu. Benda ni satu Malaysia nak pingat emas. Tekanan tu macam-macam tu You boleh share tu, zaman you lagi dahsyat tu. Ya, tapi memang different ada orang macam pressure jugalah. Tapi untuk saya memang sama juga saya dengan Leh Hao itu memang orang dapat gold medal untuk negara itu memang tanggungjawab lebih berat lah. Tapi memang saya kongsikan, memang kita lawan memang sudah penat. And tambah penat itu memang pressure itu tambah penat lah. Kan? Tapi kecuali itu tambah pressure itu memang kita mau menang sangat, itu kemauan itu tinggi untuk negara kita. Kan? This is satu memang first Paralimpik juga untuk badminton kali ini. Badminton. How baru rasakan itu pressure. Different and mungkin you boleh kongsi, Leh Hao boleh kongsikan dia main untuk macam world champ ke tournament ke biasa, yang saya rasa totally different. Yep. Memang totally different. Itu saya cakap Leh Hao sebelum pergi itu I think 1 minggu atau 10 hari dia akan call sama saya, kita cakap, dia tanya saya pandangan apa, saya memang kongsi dengan dia itu memang you sampai Olimpik itu you nampak itu bulat-bulat itu 5 kali itu bulat-bulat itu memang bahaya tu. Itu bulat-bulat itu kasih you memang memory itu, psikologi itu kasih you lebih pressure. This is a normal. And sampai itu village je, nampak atlet-atlet lain sampai, nampak atlet mungkin kawan itu, mungkin dapat spot lain itu, you rasa this is a big competition,
4 tahun, and mungkin this year is very special, 5 tahun, and you akan fikir, oh ini kali ini Olympic ini mungkin this my last Olympic, tak tahu lagi 4 tahun ke 3 tahun jadi apa kita tak tahu. This is satu memang tambah lagi pressure lagi, and mungkin kali ini Olympic ini lagi tambah itu pandemik, takut kena COVID lah, takut itu ini memang this is satu untuk memang lebih berat untuk kita diri sendiri. Tapi ini pandemik saya tak pernah rasa. Tapi saya pernah rasa itu memang you tengok sampai sana you kena test, itu bangun kena test. Itu memang tambah lagi lah berat untuk atlet kita lah. Bukan atlet kita je lah, satu dunia lah, semua sama lah. Betul, Tapi mungkin this is a pandemic ini memang satu tambah lagi challenging untuk atlet-atlet satu dunia lah. Ya. Lehau, masa sebelum final, last word from Datuk Rashid. Okey, semasa saya sudah menang dengan permainan yang tak bagus lah dekat separuh akhir tu, Datuk Rashid ada tegur saya lah, jangan fikir game di separuh akhir, sudah fokus game anda dekat akhir ini, dan mula saja anda harus fokus lah, harus bermain serangan dan tak boleh slow down lah, tak boleh main slow down game, dan phone itu message atau apa-apa yang boleh jejaskan fikiran anda tu jangan peduli dulu, letak satu tempat, satu tepi dan fokus sahaja di final anda. So saya pun tak main phone, saya tak balas message kawan-kawan saya ataupun keluarga saya tak main, saya pun media-media yang cari saya pun saya tak balas apa pun tak, cuma saya dengar lagu sahaja. Ini pun Datuk yang ajar saya cuma buka phone saya dengar lagu, relax mind saya, relax otak saya, dan fokus dan fikir strategi yang saya nak main semasa di final. Itu yang Datuk bagi tahu saya lah. Lagu apa? Lagu cita-cita lah. Tok, Kingston mana Kingston? Kingston mana Kingston? Hai Kingston. Halo. Hai. Takut ni. Takut lah. Oh, baik, kita dah lihat Aboy punya pencapaian bagi buka mata semua lah. Okay. Saya rasa luar biasa macam Datuk Lee Chong Wei cakap, memang luar biasa. Jadi Datuk sendiri melihat selepas ini, selepas Lek Hau, ada lagi bintang-bintang badminton para yang mungkin dapat kita ketengahkan, Tok? Ya, saya rasa this is kali pertama untuk badminton para ini, and this is satu Lek Hau dapat go ini untuk mungkin encourage more and Paralympic players and badminton dia, and mungkin lebih banyak orang pergi macam sacrifice macam Lek Hau itu. Mungkin tadi saya dengar Lek Hau juga dia berhenti kerja, just fokus untuk training badminton, just focus for this para. Tapi mungkin saya tahu untuk para atlet itu bukan semua orang full time. Itu saya tahu. And because Lek Hau dulu memang sudah tahu ada badminton itu, dia resign untuk apa? Mungkin stop untuk kerja dia, just pergi training untuk fokus untuk para ini tournament. And saya rasa Lek Hau sudah capai ini goal untuk para ini. Saya rasa this is satu encourage more para itu atlet just fokus untuk career dia, and dapat untuk macam Lek Hau juga capai dapat gold, silver ini untuk memang kita sekarang government kasih untuk good incentive all para atlet ini. Saya rasa this is satu encourage more atlet lagi untuk capai lagi untuk next lagi 3 tahun 2024 itu Paris itu para itu. Saya rasa lebih orang banyak itu pergi train and lagi mau capai dia dream come true lah. This is satu saya nampak ini lah. Ya. Okey, di sebalik kejayaan seorang lelaki mesti ada orang di belakang dia. Okey. Datuk Datin mestilah confirm daripada dulu lagi main badminton. Lek Hau, kejayaan ni di belakang itu siapa? Ibu special lagi siapa ada? Ya, sudah tentu memang keluarga saya lah yang menyokong saya dari kecil sampai sekarang. Memang ibu saya dan
selepas saya kahwin tu memang ibu saya dah bagi semua tanggungjawab tu kepada isteri saya untuk menjaga saya dan menyokong saya dari jatuh ataupun dari tidak ada apa-apa sampai berjaya lah. So ini lah yang tanggungjawab yang paling banyak ataupun menyokong saya paling banyak lah selama perjalanan saya ke Sukan Paralimpik. Kingston, hi Kingston. You want to say hi, Kingston? Miss Hi. Terence. Hi, Terence. Say hi. Kingston. Hi. Say hi, Coco. Hi. Haven't sleep kah? Uncle. You want to sleep? You want to sleep now? Say good night. Okay, bye. No, I actually forgot when I was yo-yo one. Okay. I finished Bye. swimming. Okay, bye. Bye. Good night. Jadi Oh, dia baik, cakap tadi tu payah tu. Dia tak habis. Itu payah tu. Okay, satu juga saya lihat, selain daripada sokongan daripada keluarga, Datuk dah lalui tu, macam mana ASN, MSN, ini semua grup-grup yang kita kena bagi kredit tu. Yes. Lehau, ASN, MSN, macam mana? Memang MSN tu support saya lah ke semua, menghantar saya ke semua top pertandingan. Kalau mereka tidak hantar saya ke nak kurangkan pergi ke pertandingan tu, memang saya rasa saya tidak dapat qualify lah ke Sukan Paralimpik ni. Kerana nak pergi bertanding di Sukan Paralimpik tu, kita harus ada poin yang cukup baru dapat pergi bertanding di Sukan Paralimpik. Jadi itu pun memain peranan yang agak penting lah untuk saya. Dan juga ISN tu memang harus berterima kasih kepada mereka lah. Kerana selepas saya berhenti kerja dan menjalani latihan sepenuh masa tu, saya memang banyak kecederaan. Jadi mereka lah yang mengubati saya, memberi suplemen kasih saya, menolong saya dan rehab fisio tu semua untuk kembali ke prestasi ataupun tahap yang lebih tinggi daripada sebelum ni semasa saya kerja, dan untuk menjalani latihan yang lebih intensif masa dengan Datuk Rashid lah. Okey, satu lagi, Datuk Lee Chong Wei, dia dah lalui benda tu. Saya selalu ambil contoh Datuk sebab apa? Popularity, glamour Datuk dah lalui tu. Dah lalui semua tu. Lehau akan berdepan dengan tempoh masa yang panjang untuk pergi sana, orang nak ambil gambar. Dia dah start dah tu, benda ni akan start. So, benda ni sangat penting untuk how you want to handle this scenario, Boy. Okey, setakat ni kita pun agak menjaga penjarakan dengan orang-orang lain lah. Jadi sekarang kita pun ada pandemik COVID-19 kan. So ini benda ni saya belum lagi melalui kerana saya tak pergi ke shopping mall ke, saya tak pergi ke mana-mana, cuma bertemu keluarga saya dan jurulatih begitu saja. Jadi belumlah sampai begitu. Kalau memang sekarang ada benda ni terjadi pun, saya akan suruh mereka ada penjarakan sedikit lah. Yes. Keselamatan diri saya sendiri kan, dan juga saya harus latihan lagi untuk 3 tahun dekat Paris. Jadi benda ni saya akan awas lah, akan perhatian lah sedikit. Sebab Datuk Lee Chong Wei letak emoji. Datuk Lee Chong Wei dia daripada dulu sampai sekarang saya dah kenal dia. Tak kira lah daripada zaman saya kerja RTM sampailah sekarang. Itulah Datuk Lee Chong Wei. You kena contohi dia lah. Betul. Very humble. Tak banyak benda saya harus mempelajari lah dari Datuk kita kan. Saya cuma takut nanti saya nak tanya terlalu banyak barang, Datuk fikir saya kacau dia je. Tak ada. I'm okay. Tapi Datuk sangat friendly, dia bagi tahu saya kalau you apa-apa nak saya tolong tu, message dia, call dia lah, minta tolong. So memang sangat berterima kasih lah kepada dia juga. Tok, okey, dia dah habis tournament tu Dia dah habis tournament. Dia relax, rehab yang cukup. And then next tu pada you tu, Lehau perlukan tournament-tournament yang level lagi tinggi. Ya, untuk saya rasa dia tahun ini ada World Champ, tak salah saya kan. Ada World Champ. Tapi dah cancel dah tu.
Oh, dah cancel. I think dah cancel. Postpone. Dia kena prepare untuk next year punya competition lah. And next year competition untuk saya rasa dia akan correct point juga. Kadang pala and badminton kita normal orang sama kena qualify Olympic itu and World Champ itu kena kita kena ranking punya point kan. Tapi saya rasa dia kena keep up itu more important is the training. Jangan dapat injury kan. Kita player isi dapat injury itu memang orang cakap payah lah kan. Mau recover itu masa itu mental kan. This is satu untuk atlet-atlet bukan yang badminton. Saya rasa over semua sama juga. And saya rasa sekarang itu and I think this year also pandemic and keluar mana-mana kena quarantine itu bukan penat yang badan saja. Saya rasa penat lebih penat itu mental. This is the mental. Saya rasa saya tak pernah lalu tapi saya nampak aja sudah sudah letih kan. Kena quarantine 14 hari balik itu and kat sana lagi itu tak boleh keluar. This is satu untuk memang mentally lebih mau strong lagi and macam saya boleh kongsikan macam atlet-atlet macam badminton kita BAM sekarang dia macam Zijia itu and Suleiman Cup, Thomas Cup, Super Cup and World Champ, France Open kecuali turut-turutnya I think 3 bulan kan 3 bulan Disember baru balik. I think this is satu untuk saya tak pernah lalui, saya dengar aja sudah penat kan. You kena flight Europe, after you flight Indonesia, Bali, and Bali you flight balik untuk Europe. This is satu, bukan yang satu you mau training, you kena main, kena fokus. Itu mental lah. Sekarang bukan lawan skill ke, lawan fitness tu, lawan mental. Siapa lebih strong lagi. Kadang-kadang macam kita keluar, saya rasa abang bukan atlet, saya rasa abang sama juga dengan saya. And saya rasa Riham sama. Kadang-kadang kita keluar dengar je, and saya rasa 10 hari je, wah, kita rasa mau balik lah. Negara Malaysia I think the best. Saya rasa negara kita the best. Mungkin kita rindu makanan ke, rindu family itu different lah. Saya rasa, saya rasa Malaysia the best kan. Tapi you boleh rasakan macam atlet-atlet kita badminton ini, mau pergi 3 bulan itu, travel lagi, you rasa macam mana? 3 bulan tu? Ya, 3 bulan? Ya, 3 bulan. I think this is satu my career. I think badminton career kat BM 19 years tak pernah keluar 3 bulan lah. This is satu untuk ini 3 bulan bukan senang. Serius saya cakap bukan senang. Lagi negara orang tempat different kan. Europe and you kena flight itu pergi Bali. Itu masa kan? Itu time you kena tukar lagi. Denmark mungkin lebih cepat 8 jam ke 8 jam and you must tukar lagi. Pergi Bali, balik lagi Europe, you kena tukar lagi. This is satu badan you kena recover lagi. Bukan, saya boleh kongsikan memang bukan senang lah. Bukan senang. Saya rasa Lihaun pernah lalui and saya rasa pergi Europe masa rasa pergi macam orang kita pergi tournament lah. Macam direct 2 minggu itu wah macam rasa lama lah. Macam last few day itu macam rasa mau balik je lah. Balik macam Malaysia happy. Macam abang pernah ikut kita dulu pergi All England apa-apa. You rasa 10 hari wah betul boring lah. Macam fikir Malaysia the best, kita negara the best. This is satu itu saya kongsikan masa atlet kita. This is kita kena tanggung jawab because kita kena menang tournament, kita kena fokus. This is lawan mental. Bukan mental. Lawan fitness lah. Lepas tu fan pula kena faham tau. Sekarang punya pandemik kan lain macam. You tengok ini atlet-atlet kita pergi 3 bulan kan. Balik kuarantin 14 hari dekat hotel. Either kat mana-mana lagi. This is satu, saya tahu lah ini pandemik bukan senang lah. Tapi kita boleh kongsikan atlet yang susah. Tapi atlet kita kena tanggungjawab juga. Jangan angkat itu, orang cakap excuse. Cakap ini penting itu, jangan. Tapi kita try the best untuk pergi lawan untuk ini 3 bulan tournament sah. This is satu memang kita boleh kongsikan and this pandemic memang bukan senang. Bukan kita sajalah, saya rasa bukan saya Lihau dan abang 3 orang je. Saya rasa all the right Malaysia. Semua. And all over, semua orang susah. Itulah. Okay. Lihau, apa plan you rehat? Berapa lama rehat ni? Saya rasa saya rehat 1-2 minggu dah cukup lah kerana saya pun tak nak pergi rehat terlalu banyak kerana kalau nak comeback kembali ke latihan dari kosong tu memang sangat penat. Lagipun saya bukan anak muda lagi. Kalau saya anak muda tu lebih senang lah. Saya dah umur 30 lebih tu, kalau nak badan saya dah kaku,
nak training balik tu memang sangat susah. Takut kecederaan juga. Jadi saya pun tak berani nak rehat sangat lama. Lagipun sekarang saya rehat tu, saya pun ada pergi exercise sedikit lah. Seperti pergi kayuh basikal, pergi lari-lari sedikit. Saya tidak totally stop lah. Ya. Selain daripada badminton, you main sukan apa lagi? Kalau kau dengan kawan-kawan? Oh, tak main sukan pancing. Pancing ah. Bang, Basikal. bang, lagi satu sukan tak boleh cakap. Badminton juga. Badminton juga. Betul. Okey, Bang, apa masa perancangan? tadi tak dengar dia cakap ke? Dia sebagi tak bang? You tak dengar ke? Saya Tak dengar. Saya baru muda lagi. Saya ada hubungan. Faham lah bang kan? Saya Faham. pun Betul kan? nak Itu dah juga. Saya pun nak ada 2 anak juga. Bang tengok. Saya salah cakap. Tapi tu dia suruh cakap umur 36 dia mau pergi para dekat Paris lagi. Tapi sebelum itu buat dulu. Ya, Buat sekarang dulu. tak ada tournament kan. Boleh lah cari rezeki sikit, tengok kasihan tu. Ya. Tadi Dia- abang tak dengar, abang tak fokus. Abang lagi fikir mau tanya apa soalan je. Tak, bukan tu. Bila dia cakap tu, I nak elak tu. I nak elak. Nak tanya sebab Boleh tanya. bila Arena buat live masa dia menang tu, kat rumah, semua orang heran, itu betul ke? Le Hao punya isteri tu, semua tanya kan. Nama isteri. Apa dia? Nama isteri? Dewi Febriana. Dewi Febriana. Asal itu jelaka juga bang, saya cakap. Itu Astro Arena itu pergi rumah itu, interview isteri itu tak ada agak itu. Tu lah. Apa pasal? You punya suami itu benar orang Indonesia macam mana? Oh. Gila itu. Dia tak agak juga itu. Tak agak. Kan? Itu orang Dia kejam. Indonesia. Memang support suami. Itu lah. Confirm lah. Sebab Itu sebab lawan Indonesia. Lepas tu lawan dia kena Indonesia kecam. lah. Isteri Indonesia. Kan? Tapi itu memang lah suami kan. Susah nak jawab buat dia. Buat dia kencung. Sudah kancung tapi tak apa. Yang penting isteri you. Ya. Kan. So kita tak mau pamit masa lama-lama sebab kita faham atlet. Saya tak suka kacau atlet lama-lama. So saya ada masa juga. Lehao, you want to say something untuk fans yang you main hari tu, I nak cerita kat you main final hari tu macam Datuk Lee Chong Wei main. Orang tunggu. You jangan cerita Cina, Melayu, India, Bengali, semua tunggu. Macam kita mengingatkan. Boleh kongsikan Astro Arena berapa orang tengok? Nanti I boleh check tu. Itu kan. Boleh check. I boleh check. TV right boleh nampak ni tak boleh lari ke. Saya rasa hari tu semua orang duduk rumah, tak pergi mana. Lehao, you want to say something? Because tak boleh keluar? Itulah. Keluar pun beli makanan saja. Okey. Pertama kali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia maupun kaum tidak kira kaum apa kan, dan nampak sangatlah kita boleh bersama-sama tu menonton perlawanan akhir saya di depan TV, walaupun kita tak boleh sampai dekat Jepun untuk menyokong saya kan. Memang saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia dan kepada semua orang yang pernah menolong saya seperti Dato', MSN, ISN tu semua, KBS dan juga rakan-rakan saya, ibu keluarga saya dan juga jurulatih semua saya yang pernah mengajar saya tu. Memang saya ingin mengucapkan terima kasih lah kepada semua mereka. MPM. Sorry? MPM. APM? Majlis Paralimpik Malaysia. Oh, MPM juga. Ya. Bang, Ismail Harus cakap terima thank you kasih. itu sampai besok tak habis tu. Tu lah, betul. Tak, Ramai bukan. Dia sangat. suruh satu terlepas selalu mati kalau dia tak sebut itu MPM. Dia tak suruh BM mampu juga. Ya. Dia mau sebut sekarang MPM tu. Harus terima kasih kepada mereka jugalah. APM, Ya. MSN, ISN, KBS, BAM. Ya, mereka kalau mereka tidak menyokong saya selama perjalanan ini, saya tidak akan berjaya. Ini betul-betul. Kalau
ini bukan seorang punya kejayaan ini. Ini adalah kita bersatu dan bekerja sama jadikan saya menjadi juara di Sukan Paralimpik. Memang saya berterima kasih kepada semua mereka. Pingat. Hai. Oh, dia sudah sembang tu. Bang, itu hari dia patut buat apa? Itu hari dia buat perpaduan minister. Betul. Betul lah. Perpaduan kan? Oh, kau main bang. Oh, kau. Dia bang. Belakang. Bang dia pakai saya rasa sengit terkira. Tak, dia macam tu, tunduk. Sengit sikit, berat. Berat. Berat 500 gram lah ada. Sekali lagi. Hari tu saya nak cari Dato', saya nak gambar dengan Dato' dengan Pingat ni, tapi dia busy. Oh, saya tak tahu masa kat office tu. Yalah. Apa, ada lagi. Yeah. Cantik Anyway, lah, bang, thank you. Cantik. Tapi Datuk, you pun ada juga. You lagi banyak tu. Oh, tu dia ada saya 3. Semua, bang. Saya tak ada go. Jangan kutuk lah. Cukup lah. Okey lah. Cakap bang. Tu. Dah sakit 12 tahun tu. Lagi mau cakap lagi. Ya Allah. Tu, you ada tu. Ada orang tak ada tu. Ha? Ada orang tak ada tu. Okey dah. You punya Dia sumbangan saya tu. dah. On behalf of Malaysia, you tak boleh cakap banyak tu. You dah bagi segala-galanya tu. You icon tu. You Dia you nak adalah buat salah macam satu tu. ikon saya juga. So, you nak cerita apa? You ingat masa Hasbullah Awang komen you masa dekat Sarawak? Sarawak. Ya, saya ingat. 20-13. Angka berapa? 20-13. Itu kerja gila tu. Itu memang kerja gila. Point by point. Itu orang cakap lah live satu kali je lah. Tapi you buktikan tu. Betul Ya. tak? Boy. Saya Dia dah bukti. cakap betul lah. Saya tengok balik macam mana benang saya tak tahu. Bang, Ya, betul. memang siap. tak percaya memang tak boleh percaya. Confirm. You tahu sampai itu, saya ingat lagi 2017 itu, dia taruh net, dia kena net masuk tu. You tengok balik. Dia tengah net Betul, masuk itu, saya angkat lagi tu net Dia net gulung masuk balik. Gulung balik. Itu rare. Sayam tak tahu Itu. macam berbenang lah. Macam itu, macam badan sudah hantu masuk. Saya main je. Lepas tu you perasan tu bila dah habis you menang, kaki you kan lipat bawah duduk je tu. Band macam yoga. Abang, Gimnastik tu dia. itu is normally kita stretching saya tak boleh buat. Because keras. Masa benang saya buat. Itu tu. Aduh. Tapi itu sampai bila-bila pun game tu akan diingati lah orang. Ya. Kalau siapa fan Dato' Lee Chong Wei, game tu kalau siapa yang baru tengok live ni pergi tengok dekat YouTube Malaysian Open dekat Kuching. Ya, Kuching betul. 20-13 tu. Lindan sepak raket. 20-13. Bayangkan 20-13. Ya. Satu saja untuk Lindan menang. Ya. Siapa belum follow ini, abang ini cepat pergi follow. Dia baru 100k. Tolong sikit follow dia. Okay tu. Anyway, Betul, thank you so much dia. Betul. Bang, dia baru 100k Betul. kan? Panggil orang You like- cakap sikit. Tak, Tok, you sekarang berapa? You dah berapa juta? Tak 1 ada lah. juta lebih. Tak ada lah. 1 juta lebih. Ada, okey lah. Anyway, thank you so much, Tok. Thank you so much, Lehau. Thank you Dato'. Thank you Dato'. Okay, thank you. I'm happy. I'll see you again. Dua ikon badminton. Farah dengan badminton normal yang berada dalam live ni. Thank you so much, Tok. No Take problem. care, Tok. Take care. Jumpa lagi. Bye. Thank you. Good night. Good night Dato'. Bye. 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 Good night, Bye. bang. Bye. Bye. Thank you. Bye.